Mesti ada yang perasan kan, kita macam dah lama je tak post video. Last kita post pun hari Rabu hari tu kan. Sebenarnya saya tak berapa sihat, sebab tu saya tak buat video. Hold dulu kejap, rehat jap. Tapi Alhamdulillah lah sekarang ni macam dah okey sikit. Assalamualaikum, hai semua. Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Sudah tak? Sekarang ni kita dah masuk bulan kemerdekaan. InsyaAllah lah saya akan postkan beberapa kisah-kisah sejarah ataupun kisah perjuangan tokoh kemerdekaan macam tu. InsyaAllah kita macam ada plan lah untuk buat semua tu. Tapi tak tahulah korang nak dengar ke tak. Kan sejarah kan, nanti boring pula. Okey, kisah kali ni adalah kisah unsolved. Kisah yang masih lagi jadi tanda tanya, belum lagi diselesaikan. Kisah ni tentang seorang remaja perempuan. Tak tahulah dia ni dikira remaja atau masih lagi kanak-kanak sebab dia baru je berumur 12 tahun. Yang mana remaja perempuan ni hilang. Dah tu pihak polis cuba cari dekat mana dia berada, masih hidup ke tak macam tu kan. Tapi sampai kesudah pun tetap juga tak ada ending dia tahu. Tapi 7 tahun kemudian viral tentang satu video ni. The chilling video discovered on YouTube. A young man, a girl appears tied up in his home and the FBI is now on it tonight, questioning if the video is real or a cruel prank and is there a connection to a 7-year-old missing persons case. Here's ABC's Alex Perez. Video tu macam ada seorang lelaki yang agak creepy. Dah tu lelaki tadi ikat seorang perempuan ni dekat dalam toilet, seolah-olah macam dia tengah culik perempuan ni dan jadikan perempuan tu sebagai hamba seksual. So bila dah viral video macam itu, ramailah yang berpendapat kata mungkin ini remaja yang hilang hari tu. So dah sedia? Jom kita mula. Okay, sebelum tu kita kenal dulu siapa remaja yang dimasukkan. Nama remaja ni adalah Kayla May Bird. Dia dilahirkan pada 29 Ogos 1993. Mak dia namanya Hope Sprenger dan ayahnya pula namanya James Spanbauer. Kalau tak salah lah bacaan saya. Okey, dia membesar dekat satu kota kecil je, yang mana kota tu ada di Antigo, Wisconsin. Katanya kejiranan yang diorang tinggal tu adalah kejiranan yang paling selamat. Dan masing-masing pun kenal antara satu sama lain. Macam kita duduk kat kampung macam tu lah. Sampaikan rumah diorang tak payah nak kunci. Tak apa, tak adanya orang nak pecah masuk ke apa. So Kayla ni dia sebenarnya ada seorang abang namanya Jimmy. Jadi mak dengan ayah Kayla dah lama dah bercerai. Masa Kayla masih baby lagi. Dan lepas beberapa bulan penceraian tu, ayah dia pula dapat kanser. Jadi dah sakit tadi, ayah dia pun pindah duduk dengan mak kandung dia, dengan neneknya Kayla ni lah. Dan katanya walaupun diorang ni dah bercerai, mak ayah dia tadi dah bercerai kan, tapi diorang ni dah sepakat dah. Diorang nak jaga anak-anak diorang ni sama-sama. So Kayla dengan abang dia Jimmy tadi, dia boleh pergi tinggal dengan maknya, lepas tu pergi tinggal dengan ayah dia macam tu. Jadi daripada situ, diorang sekeluarga ni sebenarnya sangat rapat walaupun mak dengan ayah dia dah berpisah. Masa dekat sekolah, Kayla ni dia seorang yang sangat pintar. Dia pandai bergaul dan juga dia join pasukan gimnastik dekat sekolah tu. Bukan saja join je tau, tapi dia memang sangat-sangat berbakat dalam gimnastik. Dan kawan-kawan dia pun yakin kalau dia usaha lebih je lagi, mesti dia akan melayakkan diri dalam sukan Olimpik. Dalam masa yang sama, dia ada ramai sangat kawan-kawan yang baik, yang jaga dia dan yang selalu support dia. Dan tu dia banyak habiskan masa dengan kawan-kawan dia, pergi melepak semualah. Jadi dalam hidup dia ni, dia seorang yang sangat menghargai kawan. Dan pada tahun 2007, salah seorang kawan dia ni mula kenalkan dia dalam dunia parti. Katanya pada masa tu, diorang pergi berparti dekat kawasan Wausau, Wisconsin. Jadi Wausau ni sendiri adalah salah satu kawasan yang ada dekat bandar Antigo. Dari start daripada situlah, dia mula berparti. Dan berparti ni sendiri jadi rutin setiap hujung minggu. Biasanya dia akan curi-curi keluar semata-mata untuk pergi berparti ataupun pergi berpesta macam tu lah kan. So start daripada situlah, dia mula kenal dengan seorang lelaki yang bernama Miguel Marrero. Jadi Miguel tadi sebenarnya dia 4 tahun lagi tua daripada Kayla. Dan katanya Miguel ni sendiri, dia adalah orang yang akan anjurkan parti tu. Dan biasanya dia akan buat parti tu dekat rumah dia. Jadi tak lama lepas tu, Miguel dengan Kayla tadi mula bercinta. Dan sebenarnya, maknya Kayla ni tak suka sangat Kayla ada hubungan dengan Miguel tadi. Sebab dia fikir, Miguel ni macam bagi pengaruh yang buruk untuk anak dia. Dah tu ambil kesempatan atas kenaifan anak dia macam tu.
Mana tanya, lepas je Kayla ni kenal dengan Miguel tadi, Kayla dia mula ponteng sekolah. Dia mula ambil dadah. Kan pengaruh yang buruk tu. Jadi pada masa tu, mak dia ambil keputusan untuk pindah daripada situ. Yelah dengan harapan Kayla ni nanti akan tinggalkan kawan-kawan dia dan akan tinggalkan tabiat buruk tu semua. Jadi bolehlah dia mulakan hidup baru dekat tempat baru macam tu kan. Dan Kayla sendiri sebenarnya dia macam berat hatilah untuk tinggalkan kawan-kawan dia yang ada kat situ. Tapi dia tetap juga setuju dengan keputusan ibu dia untuk pindah ke Texas. Okey, lepas beberapa minggu dia orang tinggal dekat Texas tadi, maknya Kayla mula sedar yang hidup dekat bandar besar ni, dekat Texas ni, taklah semudah yang dia sangkakan. Masa tu dia susah sangat untuk cari kerja dan sekolah yang Kayla baru masuk tu pun tak ada pasukan gimnastik. Dalam masa yang sama, kesihatan ayah Kayla ni sendiri pun makin merosot. So pada masa tu, diorang fikir Kayla nak kena ada dekat dengan ayah dia in case ada apa-apa yang berlaku dekat ayah dia. Jadi pada 2 Ogos 2009, Hope dengan Kayla tadi dia pindah balik ke Antigo. Pada masa tu, Hope tadi dia tumpang rumah kawan dia. Dan Kayla ni pula balik dan juga tinggal dengan ayah dia. Kan ayah dia tadi tinggal dengan mak kandung dia kan, dengan neneknya Kayla ni. So dia tinggal dekat rumah nenek dia lah. Jadi pada 11 Ogos, seminggu je lepas dia pindah balik ke rumah ayah dia, dan katanya 2 minggu sebelum hari jadi dia, okey, pada masa tu, Kayla telefon mak dia. Dan dia beritahulah yang kata dia nak pergi melepak dengan salah seorang kawan dia yang namanya Natasha. Jadi pada hari tu, dia pergi melepak dekat sebuah taman dengan Natasha, dengan abangnya Natasha yang namanya Jimmy, dan juga dengan adiknya Natasha. Lepas dah melepak kat taman tadi, dia orang pergi ke rumah Natasha. Dalam pukul 5 petang, Natasha pergi kerja. Dan Kayla pula pada masa tu, dia pergi jumpa dengan salah seorang kawannya Jimmy yang bernama Kevin Kilcheski. Dan Kevin sendiri, dia berumur 24 tahun. Katanya Kevin tadi, dia pergi jemput Kayla pada pukul 9 malam dekat depan rumah neneknya Kayla. Ayah Kayla ada dalam bilik pada masa tu. Dan ayah dia cakap, dia adalah dengar yang anak dia ni jerit. Kayla cakap macam ni, ayah kita nak keluar ni, macam tu kan. Dah tu dia tutup pintu, berdegang. Dan ayah dia cakap, itulah kali terakhir dia dengar suara anak dia. Esok paginya tu, ayah dia perasan yang Kayla tak balik rumah. Dah tu ayah dia tadi tahu kan yang Kayla ni keluar dengan Kevin. So, dah tu ayah Kayla pun telefon lah Kevin, tanya kat mana Kayla sekarang ni. Jadi, Kevin tadi dia beritahu, kata dia ada hantar Kayla ni dekat rumah salah seorang kawannya Kayla. Lepas tu, start daripada situ, dia dah tak dengar khabar berita daripada Kayla dah. Tapi, bila petang pun, Kayla tetap juga tak balik rumah. Masa itulah ayah Kayla ni putuskan untuk telefon bekas bini dia, maknya Kayla tadi. Dia telefon, dia tanyalah Kayla ada kat sana tak. Tapi Hope pun sebenarnya dia tak dengar khabar berita daripada anak dia pada hari tu. Cuma Kayla ni dia macam ada satu habit tu tau. Ada satu ketika tu, waktu cuti macam tu kan, dia suka sangat pergi melepak dekat rumah kawan-kawan dia. Dah tu dari satu rumah ke satu rumah dia pergi lepak. Dan dia pergi tidur kat sana lah. So masa tu Hope ni macam tak ada risau sangat. Cuma beberapa hari lepas tu pun diorang ni semua tetap juga tak dengar khabar berita langsung daripada Kayla. So masa tu lah maknya Kayla ni mula risau. Dia mula telefon beberapa orang kawan Kayla. Yelah untuk tanyakan ada dengar khabar Kayla ke tak, tahu tak Kayla kat mana sekarang ni, macam tu kan. So adalah salah seorang kawan Kayla ni, dia beritahu maknya Kayla. Dia cakap yang pada 11 Ogos hari tu, pada pukul 9.30 malam, Kayla dengan Kevin ni adalah singgah dekat tempat kerja dia. Dah tu dia beritahu yang Kayla dengan Kevin ni, diorang pergi smoking sambil-sambil meronda. Smoking dekat sini, biasanya diorang akan macam ambil benda macam tu lah. Dah tu, Kayla ni macam janjilah dia akan telefon kawan dia pada malam tu. Tapi Kayla tak pernah telefon. Lepas dah dengar keterangan daripada kawannya Kayla tadi, mak Kayla ni lagilah risau kan. Dia telefon Kevin. Lepas tu dia tanya Kevin kat mana Kayla berada sekarang ni. Dan Kevin, dia tetap juga bagi tahu benda yang sama. Dia cakap pada malam tu dia hantar Kayla ni dekat rumah lama Miguel. Tapi bila Hope call Miguel cakap yang dia tak pernah jumpa dengan Kayla pada malam tu. Dia cakap last kali dia jumpa dengan Kayla pada parti hujung minggu lalu. Boleh agak. So masa itulah Hope ni macam boleh agak ada salah seorang daripada diorang ni menipu, sama ada Kevin ataupun Miguel. So pada masa tu juga Hope pergi telefon Kevin sekali lagi. Ditanya apa yang Kayla pakai pada hari tu dan alamat rumah
tempat Kevin ni hantar Kayla. Tapi peliknya, Kevin ni cakap yang dia tak ingat sangat rumah tu dekat mana. Okey, pada 17 Ogos, 6 hari selepas kehilangan Kayla, Hope pergi balai polis dan report tentang kehilangan anak dia. Mula-mula tu, pihak polis Antigo ni dia ambil kes ni sebagai kes remaja lari daripada rumah. Sebab dia orang dapat tahu yang kata Kayla punya perangai ni, dia sukakan adventure. Dia sendiri pun selalu sangat pergi tidur rumah orang tu, rumah orang ni, macam tu kan. Dan bila kawan-kawan dia disoal siasat pun, kawan-kawan dia ni banyak mengelak tau. Daripada seminggu jadi beberapa minggu. Dan pada masa tu lah, pihak polis ni mula syah ada sesuatu yang buruk dah berlaku pada Kayla. Orang yang terakhir yang nampak Kayla ni masih hidup adalah Kevin. Dan bila Kevin ni ditemu bual, Kevin mengaku yang dia dengan Kayla pada malam tu, dia orang pergi isap ganja. Dah tu dalam pukul 10.30 macam tu, dia pergi hantar Kayla ni dekat rumah lamanya Miguel. Masa dia sampai dekat depan rumah yang dia nak hantar Kayla tu, dia perasan yang rumah tu tak ada lampu. Gelap gelita macam tu je. Macam tak ada orang kat rumah macam tu lah. Dan lepas Kayla keluar je daripada kereta, dia tak tunggu Kayla ni masuk dulu dalam rumah, dia terus balik. Tapi sebenarnya cerita daripada Kevin ni ada benda yang tak kena tau. Sebab rumah yang Kevin ni bagi tahu yang dia hantar Kayla tu, sebenarnya rumah tu adalah rumah Miguel yang lama. Dan rumah tu sendiri, orang kenal rumah tu sebagai rumah terkutuk ataupun rumah hantu macam tu. Kawan Kayla dan juga Miguel sendiri, dia cakap yang tak mungkin Kayla nak pergi kat situ. Sebab Kayla sendiri tahu yang Miguel dah tak tinggal dekat situ dah. Dan Kayla ni sendiri, dia pernah pergi ke rumah Miguel yang baru, yang masa dia katanya dia orang pergi berparti pada hujung minggu yang lalu tu. Jadi pelik lah kenapa Kevin cakap yang Kayla ni nak suruh hantar dia pergi rumah berhantu tu kan. Kecuali lah dia ni geng-geng cari hantu. Bila para penyiasat ni siasat rekod telefonnya Kevin, diorang dapat tahu yang ada sesuatu yang tak kena dengan Kevin ni. Pada 11 Ogos lepas, Kevin ada call Kayla dalam pukul 9 malam. Lepas tu, Kevin ni dia matikan telefon dia dalam setengah jam macam tu. So, dalam jangka masa tu, apa yang si Kevin ni tengah buat? Suspicious dekat situ kan. So, pada masa tu, pihak polis ni pergi jumpa dengan Miguel. Dia tanya balik, betul ke tak ada jumpa dengan Kayla pada malam tu? Dia tanya balik statement yang si Kevin ni bagi tahu pihak polis ni untuk dapatkan pengesahan. Betul ke tak itu semua berlaku? Dan Miguel, dia tetap juga berkeras kata dia tak pernah jumpa Kayla pada malam tu. Dan diorang sendiri pun tak ada plan untuk jumpa pada malam tu. Bila pihak polis cek rekod telefon, memang Miguel tak ada kontak langsung dengan Kayla pada hari tu. Dalam masa yang sama, Miguel ni benarkan pihak polis untuk pergi cek rumah lama dia. Rumah yang dikatakan berhantu tu. Dan dia juga benarkan pihak polis untuk pergi cek apartmen yang sekarang ni ditinggal. Bila dah pergi geledah, dah pergi siasat semua, pihak polis tak ada pun jumpa apa-apa yang mencurigakan. Dalam masa yang sama, Kevin dengan Miguel ni, dia bagi kereta masing-masing dekat pihak polis untuk buat forensic testing. Tapi kedua-dua kereta pun tak ada jumpa sesuatu yang signifikan untuk kes ni. Dalam masa yang sama, sebenarnya kes kehilangan Kayla ni dah viral. Dan banyaklah kabar angin yang beredar. Ada yang cakap Kayla ni mengandung, lepas tu dia dibunuh. Dan si pembunuh ni adalah ayah kepada baby tu. Tapi tak ada bukti lah yang mengatakan itu semua betul. Okey, 7 minggu selepas kehilangan Kayla, pihak polis sekali lagi pergi geledah rumah lamanya Miguel. Sebab katanya dekat situlah Kevin tadi last kali hantar Kayla kan. Pada masa tu, diorang lepaskan anjing pencarian. Dan anjing tu sebenarnya dapat kesan sesuatu dekat kolam. Tapi bila pasukan penyelam tadi diturunkan ke dalam kolam, diorang tak ada jumpa apa-apa pun. Dah tu pihak polis ambil 10 buah kereta dan lepaskan anjing yang sama. Anjing tu masuk ke kereta Kevin, ke kereta Miguel dan juga 8 buah lagi kereta yang lain. Katanya anjing ni sebenarnya dia dilatih khas untuk mencari mayat. Masa dekat kolam tadi, anjing tu dapat kesan bau mayat kan. Dan bila pergi hidu dekat kereta pula, anjing tu pergi ke arah kereta Kevin. So pada masa tu, pihak penyiasat mula syak. Ada sesuatu dengan Kevin ni. Jadi, pasukan penyiasat tadi pun mula siasat lah timeline aktiviti Kevin untuk hari tu. Kevin pula, dia insist tau. Dia cakap, lepas dia hantar Kayla tu, dia terus balik ke rumah mak ayah dia.
Bila pasukan penyiasat ni tanya maknya Kevin, mak Kevin bagi tahu kata pada malam tu dia memang ada nampak kelibat anak dia. Para penyiasat ni macam tak puas hati tau. Dia tahu yang Kevin ni ada sorotkan sesuatu. So, dia orang pergi dapatkan warrant untuk pergi siasat, pergi buat pencarian dengan anjing pengesan tadi dekat semua harta tanah milik keluarga Kevin. Katanya dia orang pergi dekat beberapa buah tempat lah. Dia orang pergi dekat rumah mak ayahnya Kevin. Dia orang pergi dekat ladang potato tempat Kevin tu bekerja. Tapi tetap juga pihak polis ni tak jumpa bukti apa-apa. Dan pada masa ni, Kevin tadi, dia dah mula berhenti bagi kerjasama dan dia mula upah peguam. Pihak polis pada masa tu sebab dia orang tak dapat jumpa bukti apa-apa kan. So dia orang tetap juga dakwa Kevin dengan tuduhan menghisap ganja dengan budak bawah umur. Tapi sayang, last sekali hakim batalkan dakwaan tu sebab katanya kekurangan bukti. Yelah, walaupun dia dah mengaku tapi tak ada bukti yang mengatakan memang betul dia pergi isap ganja tu. So tak boleh nak buat apa juga kan. Kevin juga, dia tak nak ambil polygraph test daripada FBI. Tapi katanya, dia nak buat polygraph test sendiri dengan firma yang dia bayar macam tu lah. Yang mana, pada masa tu, dia lulus. Jadi pada masa ni, FBI tawarkan $20,000 kepada mana-mana pihak yang ada info untuk penjenayah ni. Katanya pihak polis bekerja keras tahu untuk cari tahu juga dekat mana Kayla berada. Sampaikan pihak polis ni pergi ke luar negeri sebab ada yang cakap kata dia ternampak Kayla dekat sebuah stesen minyak yang ada dekat Texas. Jadi pihak polis tadi pun pergilah ke Texas tu. Ada juga yang nampak Kayla sampai ke Boston. Dan bila pihak polis siasat, itu semua bukannya Kayla. Pada tahun 2016, 7 tahun lepas kehilangan Kayla tadi, ada viral satu video ni yang sangat creepy tau. Dan video ni sebenarnya dia dah post dekat YouTube pada bulan Oktober 2009. Iaitu 2 bulan selepas kehilangan Kayla. Cuma video ni dia baru-baru je viral dalam 2016 hari tu. So, kita tengok je lah video ni. Kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? Korang nampak kan perempuan dalam video tu menjerit-jerit, minta dia lepaskan macam tu, seolah-olah ialah tersiksa sangat. So ramai yang tengok video tu berpendapat perempuan tu adalah Kayla. Mak Kayla pun tengok tahu video tu dan luluh hati dia. Dia cakap nampak muka, badan walaupun tak clear sangat, tapi dia nampak lah yang gaya perempuan tu ada iras dengan Kayla. Dan benda tu buat dia rasa sangat terluka. Watched it, I would stop it, I would pause it, I would break it down, and man, it sure did look like her. Dah tu pihak polis tadi pun pergilah buat siasatan kan. YouTube sendiri pun bagi kerjasama tau. Dan rupa-rupanya video tu adalah lakonan semata-mata. Hoax. Ke macam mana? Hoax semata-mata. Kedua-dua pelakon ni tak ada kaitan langsung dengan Kayla. Dah kenapa nak buat video macam gitu kan? Tak faham lah orang ni. Mental disorder agaknya. Jadi sekarang ni dah 13 tahun dah Kayla hilang. Dah tu masih lagi jadi tanya dekat mana Kayla sekarang ni. Dan maknya pun dia cuma nak tahu apa yang dah berlaku dengan anak dia. Ya Allah, tak boleh bayang lah macam mana dia melalui hidup dengan tanda tanya, anak aku kat mana, anak aku kat mana macam tu kan. Sedih pula kita. Dan yang paling penting tak tahu sama ada anak dia tu masih hidup ataupun dah meninggal. Sedihnya lagi, ayah dia dah pun meninggal dunia pada tahun 2011. Disebabkan kanser tadilah. Dan sampai kesudah, ayah dia tak tahu kesudahan anak dia macam mana. Ataupun keberadaan anak dia. And kesian kan. So, itulah kita kena selalu pantau anak-anak kita. Selagi tak nikah, jangan nak menggatal pergi sana sini Tiba-tiba jadi mak-mak kan. Nak pergi juga, pergi dengan ibu je. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ni. Dan maaf kalau ada terkurang. Yelah, biasalah kita kan manusia kan. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.